Hai semua, hari ini saya akan menerangkan apa itu Scratch. Anda tahu apa kegunaan Scratch? Okey, mari saya terangkan. Scratch ialah sesuatu website high-level block-based visual programming language. Scratch juga mensasarkan pelajar dan kanak-kanak yang berumur lingkungan 8 hingga 16 tahun. Untuk pelajar lingkungan umur ini, mereka akan dapat tentang basic programming. Scratch sangat mudah untuk digunakan kerana jika anda lihat di sini semua tools yang sudah sedia ada yang diberi oleh Scratch. Dengan adanya Scratch ini, pelajar akan merasakan coding untuk membuat satu game online sangat mudah dan seterusnya akan menarik minat pelajar-pelajar. Jadi, saya akan tunjukkan beberapa contoh tools yang Scratch adalah. So di sini kita ada motion, kita ada looks, sound, event, control, sensing, operators, variables, my block. So dengan mudah pelajar akan senang dia drag masuk ke dalam programming kita lah. Jadi di sini ada sprite yang dijadikan untuk kita model dalam Scratch kita. So di sini kita ada boleh masukkan gambar, choosing background, paint, surprise, dan kita boleh juga upload untuk backdrop. Dan seterusnya kita boleh choose kita punya sprite juga. Dengan kita boleh tukar warna, kita tukar background dan sebagainya lah. Jadi Hai, pertama sekali saya akan menunjukkan cara-cara untuk memuat naik backdrop dan sprite. Untuk sprite yang kita tidak gunakan, kita boleh membuangnya. Untuk memuat naik backdrop, pergi ke Choose a Backdrop dan tekan Upload Backdrop. Seterusnya, kita akan pilih backdrop yang kita ingin masukkan. Setelah kita memilihnya dan tekan Open. Seterusnya, backdrop akan masuk ke dalam Scratch. Selepas itu, saya akan menunjukkan cara-cara memuat naik sprite. Pergi Choose a Sprite dan Upload Sprite. Seterusnya, pilih sprite yang kita ingin masukkan. Untuk button, saya ingin masukkan sebanyak 4. So, saya perlukan lagi 3. So, saya akan upload lagi 3. Untuk mini ni, kita boleh resize dia kerana dia terlalu besar. Saya resize kepada 20 dan tekan Enter. Seterusnya, saya akan menunjukkan cara-cara untuk custom button. Pertama sekali, kita pergi ke button yang kita ingin custom. Contohnya, button 1. Pergi ke custom. Contohnya, saya ingin custom tambah tulisan dalam button ini, tambah huruf A. Pergi ke text dan tekan pada di sini. Lepas tu, masukkan A. Lepas tu, saya perlukan ubah kedudukannya bagi cantik. Sudah selesai. Seterusnya, untuk button start. Untuk button start, saya ingin tulis play. Saya ingin warna putih. So, saya klik di button dan type play. Untuk besarkan tulisan, saya perlu tarik dan ubah kedudukannya dan selesai. Jadi setelah kita mengupload semua template ke dalam bahagian backdrop dan ke dalam bahagian sprite, kita perlu membuat coding supaya segala template ini akan berfungsi menjadi satu game quiz yang kita hendaki lah.
Okey, yang pertama kita akan pergi kepada bahagian event. Okey, kita akan pick when green flag clicked. Okey, yang ni yang pertama. Jadi yang kedua, kita akan set backdrop yang pertama untuk muncul, iaitu kita akan pergi look, kita akan pergi switch backdrop to. Okey, di sini kita akan set kepada backdrop yang kita telah buat, iaitu backdrop yang pertama adalah bahagian front. Okey, bahagian front seperti kita tengok belah kanan sini, ini adalah backdrop bahagian front. Okey, jadi yang kedua, saya hanya memerlukan 2 second saja untuk backdrop ini muncul. Jadi kita pergi kepada control dan mengambil bahagian weight. Okey, di sini kita akan tukar kepada 2 second, sudah mencukupi. Okey, jadi seterusnya kita akan switch kepada backdrop yang kedua. Backdrop yang kedua, kita akan mengambil benda yang sama, iaitu switch backdrop to. Dan nama backdrop kedua adalah start. Right? Okey, kita boleh test tekan green flag ni. Yap, dia berfungsi. Apabila 2 second, dia akan muncul kepada backdrop yang kedua. Okey, jadi proses berikutnya adalah kita perlu membuat coding untuk soalan. Okey, apabila kita tengok soalan di sini, saya telah membuat 5 jenis soalan. Okey, setiap soalan ni kita perlu untuk declare bahawa ianya adalah soalan, dan kita juga perlu declare bahawa ianya mempunyai jawapan yang betul. Okey, untuk declare, pertama kita pergi balik kepada bahagian code. Kita perlu mengambil bahagian variable. Okey, kita lihat di sini bahagian variable, saya sudah ada contohnya seperti choosing question, correct answer is, score, user answer. Jadi untuk membuat bahagian di sini, anda cuma perlu tekan make a variable untuk create setiap variable yang baru untuk apa-apa nama lah. Okay, contoh score, boleh tulis score di sini, right? Jadi kita lihat di sini bahagian variable, kita terus kepada bahagian make a list. Okay, di bahagian make a list ni saya sudah ada bahagian correct answer dan question ask. Jadi untuk membuat bahagian seperti ini, anda just perlu tekan make a list dan beri apa-apa saja nama. Seperti contoh, saya akan letak nama correct answer untuk kita declare jawapan yang betul. Okey, sebenarnya saya sudah ada. Jadi kita akan terus ambil bahagian add. Disebabkan saya telah membuat 5 soalan, jadi perlukan 5 bahagian add di sini. Okey, saya sudah letak ke 5 declaration untuk soalan. Maaf, saya buat asing dulu. Okey, untuk soalan pertama, jawapan yang betul adalah B. Untuk soalan kedua saya, jawapan yang betul adalah A. Untuk soalan ketiga saya, jawapan yang betul adalah C. Untuk soalan keempat saya, jawapan yang betul adalah D. Untuk soalan terakhir saya, jawapan yang betul adalah A. Okey, saya sudah declare jawapan yang betul untuk kelima soalan saya. Di sebelah kanan ini, anda hanya perlu set dia kepada bahagian correct answer. Jadi untuk melengkapkan bahagian declaration kepada jawapan ini, kita perlu kepada delete all. Alright, di sini delete all off. Kita akan memilih kepada correct answer dan kita ambil satu lagi delete all off. Kita akan declare kepada question ask. Okey, di sini saya sudah create bahagian question ask. Okey, saya sudah siap bahagian declaration, jadi saya akan combinekan kepada coding sebelum tadi. Alright. Okey, sekarang sudah siap satu blok. Okey, untuk penambahan saya akan membuat kiraan skor. Jadi untuk membuat kiraan skor kepada soalan yang betul, kita hanya perlu pergi kepada control. Maafkan saya, bukan di bahagian control tapi di bahagian variable. Kita akan ambil set. Alright. Okay, set score. Okay, disebabkan score ada dalam list, jadi sebab saya sudah create di make a variable. Jadi anda pun boleh create di sini, just tulis score.
Okey, jadi kita sudah selesai sebahagian daripada coding untuk bahagian backdrop. Seterusnya kita akan membuat coding pada bahagian button. Untuk button di sini kita mempunyai 5 jenis button, iaitu 4 button jawapan A, B, C, D dan satu adalah button play. Okey, untuk button jawapan kita perlu membuat, okey ni kita boleh lihat button jawapan saya yang telah saya create. Jadi kita pergi bahagian code dan di sini coding untuk button masih kosong. Jadi untuk create coding di bahagian button, mula-mula kita perlu ke bahagian event. Sama juga kita akan ambil when green flag clicked. Okey. Apabila green flag ini ditekan, kita akan hide dulu bahagian button di sini. Itu kita akan pergi kepada loop untuk hide. Ya, kita hide. Alright, sudah siap. Okey, yang kedua, apabila kita akan munculkan bahagian button ini apabila soalan apabila soalan bermula. Okey, seterusnya kita akan pergi balik kepada event dan kita pergi kepada when I receive. Alright, when I receive, dan kita pergi pada loop untuk show balik button itu. Alright, when I receive kita akan tukar kepada new message. Kita beri nama sebagai answer. Jadi seterusnya kita akan pergi untuk declare bahawa jawapan button yang pertama, button untuk soalan pertama adalah jadi seterusnya kita akan declare bahawa button yang kita buat coding ini adalah button A. Jadi kita pergi kepada event, kita pergi ke when sprite clicked. Alright, kita pergi kepada variable, ambil set. Di sini kita pilih user answer. Jikalau tiada user answer di sini, anda boleh create make a variable yang baru. Okey, kita set di sini adalah A. Disebabkan ini adalah button A, kita akan set kepada A. Alright. Okey, sudah siap. Jadi seterusnya apabila kita takkan tunjuk jadi seterusnya apabila button itu ditekan dan secara automatik button itu akan hilang. Okey, kita akan pergi pada event. Seterusnya kita akan tekan kita akan ambil when I receive. Di sini kita akan pilih kepada tiada, kita akan memberi nama baru iaitu when question answer. Apabila jawapan telah dijawab. Okey, boleh beri apa-apa nama. Kalau saya short form saja, question answer. Okey, dia akan apabila question telah dijawab, dia akan secara automatik adalah hide. Alright. Okey, untuk button berikutnya seperti B, C dan D, anda hanya perlu copy saja. Copy dan copy. Okey. Dia akan bertindih seperti ini. Okey, anda hanya perlu menukar, disebabkan ini adalah button B, anda hanya perlu menukar kepada B. Okey, sama seperti C dan D, kita hanya perlu copy. Okey, apabila berada di button C, apa saya? Okey, sini hanya tukar C. Seperti ada satu coding yang tertinggal, itu show. Alright, berikutnya sama seperti bahagian button D juga, anda perlu copy saja. Kerana keempat-empat button A, B, C dan D ni adalah coding yang sama. Alright. Okay, di bahagian button D, anda hanya perlu menukar kepada D. Jadi button seterusnya adalah button play. Kalau dilihat sini, ini adalah button play yang telah saya create. Okay, untuk button play, dia akan muncul ketika permulaan permainan, iaitu untuk kita bermain quiz ini. Button yang kita akan klik adalah button play.
Jadi sama saja, untuk permulaan kita akan menggunakan when green flag clicked. Jadi dia akan hide dulu kerana dia akan muncul kepada backdrop yang bukan yang pertama. So untuk permulaan kita akan hide. Okay, kita akan menunggu 2 second disebabkan coding background, iaitu coding backdrop kita akan menunggu 2 second untuk dia berpindah kepada backdrop start. Jadi kita akan follow up sama juga seperti. Jadi untuk button berikutnya adalah button play. Button play di sini boleh kita lihat di sini yang telah saya create. Dia akan muncul kepada background ataupun backdrop yang kedua di awal permainan. Jadi seperti biasa kita akan pergi pada event, kita akan pergi when green flag clicked. Untuk permulaan kita akan hide dulu button ini. Okay, kita akan hide dan kita akan perlu menunggu 2 second. Alright, 2 second. Sebab apa di sini adalah 2 second? Kerana button play ini akan muncul di dalam backdrop yang kedua. Bila kita lihat di sini untuk backdrop yang kedua akan muncul dalam masa 2 second. Jadi button play ini juga akan muncul dalam masa 2 second. Jadi backdrop yang kedua dan button play akan muncul serentak. Jadi selepas 2 second barulah dia akan keluar, iaitu kita akan pergi kepada coding show. Alright, okay, kita sudah siap untuk memunculkan button play. Jadi untuk kita klik button play, kita perlukan kepada bahagian event, iaitu when this sprite clicked. Alright, kita ambil yang ni. Jadi apabila button itu ditekan, secara automatik dia akan hilang, iaitu kita akan ambil hide. Dan seterusnya kita akan pergi kepada event untuk broadcast. Okay, kita akan broadcast start. Okay, kalau tiada start, kita new message. Okay, kita bagi message baru, iaitu start. Alright, okay, sekarang sudah siap untuk kita declare code untuk button ke-5 button, iaitu button jawapan A, B, C dan D, dan button play. Hai, saya akan tunjukkan coding yang lengkap untuk bahagian backdrop. So, mula-mula sekali kita akan pilih when I receive. Okay, kita pilih. So when I receive ni, kita akan tukar kepada start. And then kita pergi kepada control, kita pilih repeat. Sebabkan soalan kita ada 5, so kita buat repeat 5. And then kita pilih repeat until. So pada bahagian repeat until ni, kita pergi kepada operators. And then kita ambil not. Pada not ni kita pergi pada variables. Bagi pada variables. And then kita pergi kepada ini. And then kita tukar, kita buat kepada question ask and contains, kita tambah chosen question. Okay, selepas tu kita pergi kepada semula, and then kita ambil set. Ini dia, set chosen question. And then pada 0 ni kita pilih tambah pada operator. Kita ambil pick random, pindah ke sini. And then pada bahagian nombor 10 ni kita ambil dekat variables and length of correct answers. Okay, selesai je bahagian tu, kita pergi kepada add. So pada add ni kita boleh tambah thing kat sini. So dekat thing ni kita tambah chosen question. Chosen question tu question ask ya. Question ask. And then lepas daripada ni kita boleh buat pada switch backdrop. So pada switch backdrop ni
kita pada the end ni kita tukar ke chosen question. And then kita set ni kita buat kepada users answer. So pada 0 ni kita buang, kita akan bagi arti nilai. And then bila kita dah jawab, kita akan buat dia broadcast answer kita tu. Broadcast answer. Okay. So kita pilih wait. Lepas tu kita cari wait until. Okay, kat sini. And then kita pergi pada operator, kita cari okay ni dia. And then pada 20 ni kita tukar pada nilai kosong. And then kita pilih length of users answer. So users answer ada pada variables. And then kita akan broadcastkan dia dengan question answer. So lepas ni kita boleh tambah lagi satu. Dekat bahagian control kita tambah if else. So pada bahagian ni kita akan coding untuk semasa jawab soalan. So pada operators kita ambil yang ini. Then kita pergi pada variable, kita ambil users answers. And then kita pergi kepada items. Item of correct answer. Okay. And then kita masukkan chosen question di dalam kotak ini. Okay. Dan seterusnya kita buat pada switch backdrop. So pada sini andai kata soalan itu betul, so dia akan pergi ke correct, and then dia akan pastikan skor kita berubah kepada 1. Okay. And as kalau contohnya soalan kita salah, dia akan jadi wrong. Itu saja. And then kita akan buat dia wait for 1 second. Sorry, di bahagian variables. Oh, this. Sorry. And then pada pengakhirannya kita buat balik switch backdrop to the end and broadcast yang tunjuk yang game itu dah habis atau over. Dan bawah ni kita ada lagi satu coding, tapi kita tak samakan dia, kita kasih async. So when backdrop switch to the end, kita akan buat show list the correct answer lah, berapa banyak kita jawab. Okay, sekarang kita boleh test. Okay, contohnya 13 tambah 37 50. So kalau kita jawab betul, dan kalau kita jawab salah, dia akan jawab salah. Betul, kita buat salah lagi, kita salah, kita buat betul.
So dia akan tunjuk berapa yang kita betul dan berapa yang kita salah. Hello semua, saya Zafran. Okay, sekarang ni saya nak tunjukkan macam mana kita nak letak suara dalam kita punya Scratch. Okay, mula-mula kita upload kita punya file suara. Okay, kat sini dia ada, kita dah ada 3 file suara. Kita drag 3 ni, tekan open. Okay, sekarang kita dah ada 3 suara. Okay, lepas tu kita drag yang ni dekat sini. Okay, dekat sini kita boleh pilih ada 3 option ni. Betul, salah, SpongeBob. Okay, sebab sekarang ni kita nak letak lagu, kita letak lagu SpongeBob. Okay, lepas tu kita letak set volume bagi dia punya suara tu tinggi. Kita boleh adjust volume dia kat sini ya. Okay, lepas tu kita letak set volume kat sini. Kita adjust je bagi 20. Okay, sebab lagu dia akan main tapi kita bagi dia perlahan. Okay, untuk jawapan yang betul kita akan letak suara play sound ni, tapi kita tukar dia jadi betul. Okay, lepas tu untuk suara salah pula, bila salah dia akan, kita akan letak dia jadi salah. Okay. Okay, untuk sprite pula kita tekan kat bawah ni. Lepas tu kita pilih sound yang ada dekat dalam ni. Okay, kat sini dia ada macam variasi suara ada, tapi sekarang saya nak suara yang simple. Ni pop bunyi macam tu. Kita pilih. So kat coding kita letak start sound pop. Okay. Okay, kita buat untuk button 2 benda yang sama. Okay, untuk play ni saya nak bagi dia bunyi dia lain sikit. Kita pilih suara lain lah. Tapi saya pilih pop juga, tapi dia squeeze pop. Okay, lepas tu kita letak dekat ni. Okay, untuk ni kita letak suara orang tepuk tangan. Dapat suara orang tepuk tangan, tak clap. Itu dia. Kita letak dekat atas ni. Okay, dekat sini. Okay, untuk result pula kita boleh tengok kita punya suara macam mana. Okay, sekarang kita boleh dengar lagu SpongeBob kat sini. Lepas kita tekan play. Kita boleh dengar bunyi squish pop tu. Okay, kita try jawab soalan ni. Next one number after 5. Ini 7. Betul. Kita boleh dengar suara kalau ye betul kat situ. Okay, lepas tu kita try jawab soalan salah pula. Kita try salah. Kita try jawab 3D. Oh, salah. Okay, kita boleh dengar dia punya suara bila salah tu. Okay, dekat sini kita boleh dengar dia punya tepuk tangan sebab kita letak clapping tadi dekat sini. Okay, itu saja daripada saya. Terima kasih.